السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Artinya dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tertil, yang bertajwid. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama memulakan kuliah ataupun pengajian kita pada malam ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Moga-moga kelas kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا وأمورنا ويسر لنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan dengan sambungan kita berkenaan dengan hukuman lazim, eloklah kita sama-sama mendengar hadis ataupun mutiara daripada Nabi sekali kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fadilat membaca Al-Quran. Baik, insya-Allah malam ini kita masuk hadis yang ke-13 insya-Allah. Pada muka surat tuan-tuan, kitab kita muka surat 21. Baik, hadis ke-13 berbunyi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terdapat satu kelompok orang yang berkumpul di dalam masjid untuk mempelajari Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Riwayat Muslim. Ini tuan-tuan, 4 kelebihan yang Allah bagi
Tidak ada satu kelompok pun orang yang berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran. 4 benda yang kita dapat insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan, mereka ini ataupun kita ini insya-Allah akan diliputi ketenangan, sakinah. Sakinah ini ketenangan. Nampak muka tenang tapi hati tak tenang. Muka tenang cool je kan, tapi hati tak tenang. Kita nak dua-dua, rohani dengan jasmani cool je, tenang. Kemudian rahmat, rahmat ni kasih sayang Allah. Dan yang seterusnya, yang ketiga, dikelilingi para malaikat. Tuan-tuan, kita tak nampak malaikat, malaikat nampak kita. Kemudian serta Allah akan menyebut-nyebut nama mereka, nama-nama kita tuan-tuan, kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Puasa ada. Baik, riwayat Muslim. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadis yang tadi itu manfaat kita dapat bersama pada malam ini, insyaAllah. Baik tuan-tuan, kita akan sambung seterusnya pada muka surat. Muka surat 108, insyaAllah 109 dan 110. Untuk hari ini kita akan ulang balik secara ringkasnya berkenaan dengan mad lazim. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dah masuk 5 Safar, 5 Safar, yang mana bulan Islam Muharram kita dah lepas Safar Rabiul Awal. Maka tak lama lagi lah bulan kelahiran Nabi kita, Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, kita akan sambung berkenaan dengan mad lazim. Tuan-tuan, kita ulang balik sedikit boleh tuan-tuan? Kita refresh balik, kita review balik. Yang mana tuan-tuan, mad lazim ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama dah padam Haji. Dah. Kena tadi balik ya. Boleh kita tulis. Nak ulang gaji. Mad lazim. Kita telah bincangkan minggu lepas tuan-tuan. Kita ulang secara ringkas. Mad bermaksud memanjangkan sebutan suara ataupun bacaan apabila berjumpa dengan huruf mad. Huruf mad ada 3 tuan-tuan, alif, waw ataupun ya. Manakala lazim ini tuan-tuan, kita kena baca berapa harakat tuan-tuan? Wajib. Kena pasti kena baca 6 harakat. Baik, kemudian mad lazim, kalimah lazim ini terbahagi kepada 2 yang kita sebut mad lazim. Satu, yang pertama musaqqal. Saya ejak sendiri musaqqal. Kemudian dalam ejaan tulisan Arab dia ta qaf lam, yang bermaksud tuan-tuan berat. Berat mana kita tengok sama-sama tuan-tuan. Kemudian kita panggil mukhaf. Satu lagi mad lazim mukhaffaf. Sorry. Ini pembahagian dia, bukan kan? Mad lazim kalimi. Kalau tuan-tuan saya silap, tuan-tuan tegur mad lazim kalimi. Kemudian ada lazim mad lazim harfi. Ini pembahagian yang sebetulnya. Okey. Mad lazim terbahagi kepada 2. Saya ulang, mad lazim kalimi atau disebut perkataan, yang mana berlaku dalam satu perkataan. Manakala yang kedua, mad lazim harfi, disebut yang berlaku pada huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Mad lazim kalimi ini pula terpecah kepada 2 yang kita panggil tadi itu musaqqal. Dalam buku ejaan dia lain, saya buat macam ni tuan-tuan. Kemudian mukhaffaf. Musaqqal ini tuan-tuan maksudnya berat, manakala mukhaffaf ini bermaksud ringan. Begitu juga dengan harfi, terpecah juga kepada 2, iaitu yang pertama sama dengan kalimi, iaitu musaqqal.
kemudian mukhaffaf. Okey. Berat kemudian ringan. Baik, minggu lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Baik, kita keluarkan contoh. Contohnya dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, iaitu Dallin. Ini tuan-tuan. Dallin. Yang mana tuan-tuan, yang kita belajar dulu, mad lazim kalimi ini berlaku apabila terdapat selepasnya apa dia tuan-tuan? Kita tengok sama-sama dalam buku kita. Yang mana mad lazim 108 tuan-tuan, rujuk 108. Yang mana mad lazim kalimi musaqqal ini terjadi apabila selepas huruf mad. Huruf mad ada 3 tuan-tuan, ada alif, ada waw ataupun ya. Yang di sini kita tengok selepas huruf mad alif. Okey, mana alif tuan-tuan? Di selepas huruf dha. Selepas huruf dha ni tuan-tuan. Okey, selepas huruf dha terdapat huruf yang bersatu. Mana huruf satu? Ini di atas huruf lam ini tuan-tuan terdapat huruf yang bersatu dalam satu perkataan. Okey. Maka di sini kita panggil mad lazim kalimi musaqqal. Dikatakan berat ini sebab apa tuan-tuan? Disebabkan oleh sabdu. Kita nak tekankan bacaan wa dallin. Disebabkan berat itu musaqqal sebab kita kena tekankan, sebab ada pada huruf lam ini tuan-tuan terdapat ada tanda sabdu. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita terperinci, tuan-tuan boleh buku surat 109. Itu dia di mana huruf alif mad kemudian huruf bersatu dalam satu perkataan. Kadar bacaan dia tuan-tuan kena 6 harakat. Kemudian di sini kita kena tekankan dan terdapat, bila kita tekan ini terdapat di sini terdapat bacaan secara idgham. Kita tekan memasukkan walau dallin. Itu dikatakan idgham. Idgham ini dikatakan memasukkan bunyi huruf yang ada tanda sabdu. Kita dah bincang tuan-tuan kan, jangan baca pada bacaan yang seperti ini, walau dallin, seolah-olah apa, tak ada sabdu. Yang kedua, tuan-tuan jangan baca walau dallin. Bahagian lam ni tuan-tuan panjangkan. Itu tak ada hukum memanjangkan sebutan. Kena tepat walau dallin. Kena baca 6 harakat walaupun kita baca dalam keadaan sir. Bacaan dalam keadaan semayang subuh, asar, tuan-tuan baca seorang-seorang kena 6. Kalau tidak, hukum kita tak raikan tuan-tuan, hukumnya makruh dari segi bacaan. Sebab kita dah belajar, kita dah praktikkan, maka fardu ain atas kita kena buat. Baik, kita hari ini kita akan masuk berkenaan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Sebelum tu tuan-tuan, banyak juga terdapat contoh bagi mad lazim kalimi musaqqal, seperti tuan-tuan boleh tengok di surat 109, iaitu al-haqqah. Dan satu lagi minggu lepas kita dah praktikkan, satu lagi tu yang panjang tu Baik, untuk hari ini tuan-tuan kita akan masuk kepada mad lazim kalimi mukhaffaf insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita rujuk muka surat 109. Mad lazim kalimi mukhaffaf ialah
apabila selepas huruf mat terdapat huruf yang berbaris mati, yakni sukun dalam satu perkataan seperti al-ana. Nampak tuan-tuan beza dia? Beza dia yang tadi mat lazim kalimi musaqqal, dia ada tanda apa tuan? Sabdu selepas huruf mat. Kalau mukhaffaf selepas huruf mat, selepas huruf mat alif ke waw ke ataupun ya, bertemu selepasnya adalah tanda sukun. Ini dia punya beza dia tuan-tuan. Tanda sukun, tanda mati. Saya ulang balik. Mat lazim kalimi musaqqal kita nak kenal selepas tanda huruf mat. Selepas huruf mat terdapat tanda sabdu. Manakala mukhaffaf tuan-tuan, selepas huruf mat dia bertemu dengan tanda sukun. Baik. Okey, baik, kita lihat contoh dia. Contoh dia adalah ini contoh dia tuan-tuan. Kemudian ada tanda lam di atas ini, tanda sukun. Kemudian ada hamzah baris dua di atas, hamzah satu baris, kemudian ada hamzah mat asli kecil. Okey, baik ni tuan-tuan. Betul kan? Okey. Di atas ni adalah huruf lam. Okey. Balik, terdapat huruf mat, selepas huruf mat terdapat huruf yang ada bertanda sukun. Baik tuan-tuan, contoh ini hanya terdapat dalam Al-Quran dua sahaja, pada surah Yunus. Pada surah Yunus ada dua sahaja, tetapi ayat yang berlainan. Dalam Al-Quran ada dua sahaja dalam surah Yunus. Yunus ke Yusuf? Surah Yunus muka surat 110. Tuan-tuan boleh rujuk muka surat sebelah, yang mana berlaku dalam surah yang sama, cuma ayat yang berlainan. Ada dua contoh. Baik tuan-tuan, kita tengok sama-sama. Pada ayat 51 yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ayat yang ke-91. Baik tuan-tuan, kita baca sama-sama tuan-tuan ya. Al-ana wa qad asaita. Begitulah bacaan dia tuan-tuan ya. Yang mana di sini berlaku dalam satu perkataan, tidak kita idghamkan. Sebab apa tidak diidghamkan? Sebab selepas huruf mat ini tidak ada tanda sabtu, tetapi ini ada tanda sukun. Maka kita bunyikan di sini 6 harakat, seperti mat lazim kalimi musaqqal, dan ini bukan sabtu, kita tak perlu tekankan. Kita baca al-ana. Yang salahnya ada bunyi alif pula, kena angkat lidah. Al-ana, jangan tuan-tuan bunyi alif bunyi itu. Macam surah Al-Fatihah tuan-tuan kena hati. Kita alhamdu, betul tuan-tuan yang banyak salah alhamdulillah, kadang-kadang kita tak perasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Patut alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dah terbiasa bunyi macam tu, tuan-tuan boleh ambil kad-kad alhamdulillah. Kalau terbiasa kalau tak biasa tak masalah. Bacaannya sebenarnya alhamdu, bukan alhamdu. Itu salah.
Baik, begitu juga dengan tadi. Al-ana. Okay, sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3, 6 harakat. Ana. Baik, alhamdulillah. Baik, okay, kita baca ayat nombor 1 tuan-tuan. Contoh nombor 1, kita baca sekali lagi surah Yunus ayat 51. Okay, a'udzubillah, sama-sama tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن وقد كنتم به. Baik, kemudian contoh yang kedua surah Yunus ayat 91. 1, 2, 3 tuan. Al-ana wa qad asaita. Okey, begitulah bacaan dia tuan-tuan. Yang ini kita sebut hukum dia mad lazim kalimi mukhaffaf. Sebab apa? Tidak bertemu dengan selepas mad itu tanda satu tetapi tanda sukun. Baik tuan-tuan, kita baca bawah tu huraian. Mad ini dinamakan dengan kalimi ataupun bermaksud perkataan kerana huruf mad ini bertemu huruf yang berbaris, yakni sukun dalam satu perkataan. Manakala dinamakan pula dengan mukhaffaf, yakni ringan, kerana sebutannya menjadi ringan dan mudah disebabkan tidak terdapat baris sabdu selepas huruf mad dan tidak perlu kita idghamkan. Kadar panjang mad lazim kalim mukhaffaf tuan-tuan, kadar panjang mad lazim kalim mukhaffaf ialah 6 harakat. Kita sebut je mad lazim tuan-tuan, mesti 6, mesti 6 harakat. Wajib. Okey, wajib 6, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, baik tuan-tuan. Ada soalan sebelum kita teruskan kepada tajuk mad lazim harfi mutaqal? Ada tuan-tuan? Kalau kita lihat tuan-tuan, dalam bacaan Al-Quran terdapat ada buku yang tulis 4 tingkatan cara bacaan dan ada setengah buku ditulis 5. Bacaan yang pertama kita ulang balik tuan-tuan, kita lihat muka surat ni tuan-tuan. Sambil kita sembang sekejap. Muka surat depan sekali tuan-tuan. Tingkat ni dia muka surat 10 tuan-tuan. Kita ingat balik semula. Okay, setengah buku dia buat 5, iaitu dia ada bacaan secara tartil, kemudian secara tahqiq, kemudian secara al-hadar, kemudian tanwir, kemudian al-hazramah. Azramah. Dalam buku kita ni ada berapa tuan-tuan? Ada 4. Yang dianjurkan oleh Qurra ada 3. Yang pertama tuan-tuan tahqiq. Tahqiq. Yang mana tahqiq tuan-tuan bacaan yang lambat. Bacaan yang lambat dan perlahan dengan menjaga hukum hakam ilmu tajwid. Kebiasaannya bacaan tahqiq ini dibaca untuk pembelajaran. Macam kita ni. Kita belajar kan tuan-tuan kan? Kita baca secara tahqiq. Tahqiq ataupun mengajar orang lain membaca Al-Quran. Sekarang kita proses dalam bacaan secara tahqiq. Yang kedua kita sebut al-hadar. Yang mana satu bacaan yang cepat tetapi masih menjaga hukum hakam tajwid. Selalunya yang ini diamalkan atau dilakukan oleh huffaz ataupun hafiz-hafizah, orang yang menghafal Al-Quran supaya hafalan dia mudah untuk mempercepatkan hafalan dia. Dan selalunya dalam solat-solat tarawih imam akan baca secara al-hadar. Kalau imam baca secara tahqiq tuan-tuan, 8 rakaat asal Haji Aziz dah nyandor belakang tu kan. Ketua lutut kan. Bismillah. Tuan-tuan pernah tak ada imam macam tu? Pernah tak duduk belakang imam yang baca macam tu?
Apa amin? Itu kalau tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pakai ikut je saya pernah sekali satu tempat tu memang baca dia perlahan. Tak pergi ikut je lah. Tapi yang jadi imam, kita kena tahu juga macam mana makmum dia, kena tengok. Jangan terus tu Allahu Akbar. Kena tengok, okey, makmum ramai yang ni kan, kena raikan tuan-tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, tadwir. Apa dia tadwir tuan-tuan? Satu bacaan yang sederhana atau disebut pertengahan antara bacaan tahqiq dengan al-hadar. Menjaga segala hukum hakam ilmu tajwid. Yang ini dibaca waktu kita sembahyang seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat tuan-tuan, bacaan yang keempat ini dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dipanggil hazramah. Yang mana bacaan hazramah ni tuan-tuan laju. Dia tak menjaga hukum hakam tajwid. Panjang pendek dia langgar, dengung dia tak dengung. Umar Al-Khattab kata apa? Seburuk-buruk cara berjalan ialah menghentak-hentakkan kaki, dan seburuk-buruk martabat bacaan Al-Quran ialah bacaan yang laju serta banyak kesalahan. Yang ni berlaku waktu bila tuan-tuan? Waktu bulan puasa. Tapi bukan di negara kita. Di negara mana? Saudara kita kan. Alhamdulillah orang yang begini, orang tinggal di 10 tahun ke kami. Tuan-tuan ada tengok YouTube dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah. Sedar-sedar makmum amin je. Yang imam maksudnya dibaca secara apa tuan-tuan? Kalau kita belajar di sini hazramah, tak baca panjang mengikut bacaan dia. Mungkin dia ada belajar ilmu qiraan, tapi saya belajar sampai tak ada benda tu kan. Okey tuan-tuan Okey, kita sambung balik tuan-tuan. Kalau tak ada soalan, kita teruskan ke soalan komputer 110 insya-Allah. Okey, kita akan masuk tajuk yang seterusnya berkenaan dengan mad lazim harfi musaqqal. Yang dua ni boleh tuan-tuan Boleh insya-Allah. Tuan-tuan ambil contoh satu je. Walaqalin, tuan-tuan boleh ingat. Maksudnya kalau temu al-haqqah ke ataupun atuhajjun ni, maksudnya mad lazim kali ni musaqqal, berat. Kalau mukhaffaf ini al-ana, yang itu tuan boleh ingat. Ada dua contoh dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, ayat yang berbeza. Baik, kemudian kita akan masuk hari ini tuan-tuan mad lazim harfi musaqqal. Yang ni tuan-tuan kena betul-betul. Kita jawab sama-sama. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan beritahu saya insya-Allah. Kita sama-sama bincang sama-sama. Okey, baik. Bismillah. Mad lazim harfi musaqqal terjadi apabila huruf mim pada ejaan lam. Kita kena tengok mad lazim harfi musaqqal terjadi apabila, tuan-tuan boleh gariskan, huruf mim pada ejaan lam bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim dalam satu perkataan, iaitu alif lam mim. Mad ini hanya terjadi pada huruf yang terletak di awal sebahagian surah dalam Al-Quran. Itu poin yang kedua tuan-tuan. Poin yang pertama tuan-tuan, dia berlaku apabila terdapat huruf mim pada ejaan lam bertemu dengan huruf mim pada ejaan mim. Tuan-tuan boleh tengok huraian dia yang bawah ni Kemudian yang kedua, poin yang kedua, mad lazim harfi musaqqal ini tuan-tuan berlaku pada awal sebahagian surah. Kita sebut mafatihus suwar. Mafatihus suwar maksudnya berlaku pada permulaan sebahagian surah. Contoh dia dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, apa dia tuan-tuan? Alif lam mim. Okey, baik, saya padam yang tuan-tuan sikit ni insya-Allah. Tuan-tuan jangan baca macam anak murid saya, dia baca apa tuan-tuan? Alif lam.
Alama. Alam. Dianggap yang baris itu sebagai baris, padahal itu bukan baris tuan-tuan, itu adalah tanda mad yang menunjukkan bacaannya panjang. Macam mana ustaz? Pun tak tahu, saya ajar alif lam mim macam itu. Baik, kita lihat contoh bagi mustaqal, iaitu pada surah permulaan surah Al-Baqarah atau surah-surah yang lain. Alif lam kemudian mim. Alif lam mim. Yang dikatakan musaqqal ini tuan-tuan ialah, ini kena faham tuan-tuan, pada huruf mim itu pada ejaan lam. Okey. Kita tengok yang huraian bawah tu tuan-tuan. Alif kita pecahkan, kita buat warna merah. Mana merah dekat alif. Jadi kita pecahkan, ini jadi huruf hamzah alif. Okey. Kemudian lam. Ini asal sebutan bagi huruf lam. Kemudian mim, ya, mim. Ini tuan-tuan. Okey. Yang mana berlaku dalam satu perkataan. Okey. Yang dikatakan musaqqal tuan-tuan sebab lam ini di hujungnya ada huruf mim, kemudian bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim. Tadi kita nak sebut lam ini pun susah. Dia sebab selepasnya ada huruf mim, kemudian mim ini bertemu dengan mim yang ni, sebutannya mim. Dia jadi macam ni. Alif lam mim. Sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Alif lam mim. Okey. Tuan-tuan kena hati-hati di sini tuan-tuan, kita kena baca berapa harakat? 6. Kalau kita bacaan laju kena pastikan 6. Alif ni berapa harakat tuan-tuan? Sebelum saya teruskan lagi kita punya perbincangan. Alif ini berapa harakat? 2. Alif. Sebab apa? Kita kena tengok pada ejaan sebutan. Satu, kemudian lam, ya, fa. Ini dikira 1, ini dikira 1. Jumlah dia berapa tuan? 2. Alif 2. Lam berapa harakat? Mesti 6. Yang ni 2, yang ni 6. Kemudian lam ini nak masuk kepada huruf mim tadi. Alif lam amdu. 2 harakat. Kemudian mim berapa tu kan? 6. Berapa tu tak campurkan? 2, 6, 8, 8, 2, 10. Berapa jumlah saya kan? 16 harakat. Macam mana ustaz nak kira tangan pas 10 campur kaki ustaz? Terpulang dulu ustaz. Terpulang pada tuan-tuan. Alif lam mim tu apa tuan-tuan? 2 kan? Okey. Sekali lagi tuan-tuan, sama-sama tuan. Alif lam mim. Okey, baik. Maksudnya tuan-tuan kita kena jaga bahagian ni lah tuan-tuan. Nak laju boleh, tapi dengan syarat kena jaga harakat dia. Okey. Disebabkan musaqqal tadi, mak lazim harfi musaqqal, sebab apa? Dia tadi apa? Ejaan lam ini terdapat huruf mim, dan pada huruf mim ini bertemu selepasnya huruf mim ini. Lam mim. Saya ulang balik. Huruf terjadi pada huruf mim pada ejaan lam, okey, bertemu dengan huruf mim pada ejaan. Ini jawapannya. Itu disebabkan musaqqal, berat kita nak sebut sebab kita kena idghamkan alif lam mim. Itu contoh bacaan. Dan ada lagi yang perlu ditekankan, contoh bacaan seperti surah Yasin. Yasin. Ya berapa harakat tuan-tuan? Ya 2. Sebab apa? Ya. Ya ada sebab ada ni. Yasin. Kalau dalam
Yang Dua ni A. ke banyak kan? Satu bisa yang buat kita macam mana? Dua A. Yang mana ni? Oh. Mana-mana boleh tuan-tuan. Yang penting baca sama. Jangan yang apa? Yang ni kita tambah pula ya banyak pun. Kita tambahkan ejaan bahasa Arab, kita tambahkan mat sini tak boleh kan? Dia asalnya ya tu tidak ada sebarang tanda. Yang sin ni saja ada tanda, betul tak tuan? Tanda mat. Ni dia. Yasin. Okey baik tuan. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita berhenti pada mad lazim harfi musaqqal, yang mana pada alif lam mim ini, alif lam mim ini tuan-tuan, kita sebut musaqqal sebab apa? Pada ejaan lam, lam alif mim bertemu dengan ejaan pada huruf mim, maka dipanggil musaqqal. Baik, itu saja tuan-tuan. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada muka surat 111. Masih lagi tajuk mad lazim harfi musaqqal. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan ada pertanyaan? Pertanyaan tuan-tuan boleh tanya, insyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh saya simpan dulu. Jadi saya maklumkan kepada tuan-tuan. Di depan tak balik kampung ke? Balik kampung. Minggu depan ada insyaAllah. Jadi insyaAllah. Di sekolah. Baik, kalau ada apa-apa, kita takut dulu kelas kita pada malam ini. Kita sudahi dengan bacaan doa. InsyaAllah kita akhiri dengan bacaan doa. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ورزقا واسعا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة برحمتك يا أرحم